Binti Anwar, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, terima kasih Tan Sri Speaker. Soalan saya yang keempat, mohon jawapan. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Timbalan Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Speaker. Terima kasih Ahli Parlimen Tang Pau. Tan Sri Yang Pertua, mata wang kripto atau cryptocurrency yang juga dikenali sebagai aset digital asset, tidak diiktiraf sebagai mata wang yang sah diperlakukan legal tender di Malaysia dan bukan merupakan instrumen pembayaran yang dikawal selia oleh Bank Negara Malaysia BNM. Aset digital seperti Bitcoin dan Ethereum tidak sesuai digunakan sebagai instrumen pembayaran disebabkan aset-aset ini tidak menunjukkan ciri-ciri universal wang, dan secara umumnya aset digital bukanlah penyimpan nilai dan medium pertukaran yang baik. Dan ini disebabkan keadaan aset digital yang terdedah kepada turun naik harga yang tidak menentu akibat pelaburan spekulatif. Sebagai contoh, pada bulan April 2021, harga Bitcoin mencecah nilai puncaknya sebanyak USD 65,000 US dan minggu berikutnya ia susut 50%. Dan satu lagi adalah risiko kecurian. Dan dalam statistik antara 2011 hingga 2021, aset digital bernilai USD 12 bilion telah dicuri melalui serangan cyber dan penggodaman hacking. Yang ketiganya adalah kekurangan dari segi boleh skala. Bitcoin hanya mampu memproses sehingga 10 transaksi sesaat berbanding dengan 65,000 transaksi sesaat untuk sistem pembayaran yang sedia ada, seperti Visa. Dan terakhir, saya rasa yang penting juga ialah kesan yang besar terhadap alam sekitar. Kerana tenaga elektrik yang digunakan untuk memproses satu Bitcoin boleh memproses 1.2 juta transaksi Visa. Dan pada tahun 2020, rangkaian Bitcoin telah menggunakan 132 terawatt sejam. Ini bersamaan dengan penggunaan tenaga elektrik bagi seluruh negara Argentina. Walau bagaimanapun, kita faham yang landscape pembayaran dan aset digital yang cepat berubah telah mendorong bank-bank pusat untuk menilai kewajaran mengeluarkan mata wang digital bank pusat atau Central Bank Digital Currency (CBDC). Dan CBDC inilah merupakan instrumen pembayaran digital yang dikeluarkan oleh bank pusat dan sedang diteroka dan dikaji oleh pelbagai bank pusat di dunia. Namun begitu, pada masa ini BNM belum lagi memutuskan untuk mengeluarkan CBDC dalam masa terdekat, kerana di Malaysia sistem pembayaran domestik termasuk platform pembayaran runcit masa nyata Real Time Retail Payments Platform RPP terus beroperasi dengan selamat dan cekap untuk menyokong keperluan ekonomi dan membolehkan pembayaran digital masa nyata. Jadi di samping itu, alat dasar monetary dan kewangan sedia ada juga kekal berkesan dalam memelihara kestabilan monetary dan kewangan negara. Terima kasih. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Speaker, terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri di atas jawapan. Persoalan saya memandangkan mata wang kripto tidak diiktiraf sebagai mata wang yang sah diperlakukan. You mention legal tender. Mengapakah Suruhanjaya Security Malaysia SC membenarkan dagangan aset digital melalui bursa-bursa aset digital atau DAX? Yang kedua adalah bila bercakap tentang pembayaran digital, saya fikir kita juga bergerak ke arah masyarakat tanpa tunai. Apakah langkah-langkah yang diperkenalkan oleh Kementerian Kewangan supaya golongan rentan tidak kira marginalized, tidak terpinggir dalam peralihan ini? Terima kasih Speaker dan Timbalan Menteri. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Timbalan Menteri. Terima kasih atas soalan susulan. Mata wang kripto atau aset digital tidak diiktiraf sebagai mata wang yang sah diperlakukan kerana ianya tidak sesuai digunakan sebagai kaedah pembayaran. Namun demikian, aset digital mempunyai pelbagai kes penggunaan, termasuklah sebagai kelas aset yang boleh dilaburkan. Dalam hal ini, pihak SC sebagai pengawal selia pasaran modal di Malaysia telah menetapkan yang aset digital sebagai security di bawah undang-undang dan bertanggungjawab dalam pengawasalian aktiviti dagangan aset digital serta perolehan dana sebagai
melalui tawaran awal bursa IEO. Dalam hal ini, Bank Negara Malaysia dan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia telah memeterai pengaturan penyelarasan untuk aktiviti aset digital. Dan pengaturan ini bertujuan untuk memastikan aktiviti aset digital mematuhi undang-undang dan peraturan di bawah bidang kuasa BNM dan SC. Dan ini termasuk dasar pertukaran asing yang dikeluarkan oleh BNM dan keperluan pencegahan pengubahan wang haram dan pencegahan pembiayaan keganasan yang ditadbir oleh SC. Dan bagi penggunaan aset digital sebagai kaedah pembayaran kepada golongan yang rentang, Bank Negara Malaysia telah mengeluarkan kenyataan awam dari masa ke semasa untuk mengingatkan orang ramai bahawa aset digital bukanlah wang yang sah diberlakukan legal tender di Malaysia dan bukan instrumen pembayaran yang dikawal selia oleh BNM. Justru orang ramai selalu kita nasihati agar berhati-hati dalam menilai risiko yang berkaitan ketika berurusan dalam aset digital. Dan di samping itu, Suruhanjaya Sekuriti Malaysia SC juga telah melaksanakan pelbagai inisiatif dari masa ke semasa untuk meningkatkan kesedaran dan pengetahuan masyarakat Malaysia secara keseluruhan tentang urus niaga dan pelaburan aset digital. Ini termasuk pendidik pelabur dalam Invest Smart dan inisiatif pendidikan dianjurkan oleh Securities Industry Development Corporation dan bursa-bursa aset digital DAX yang didaftar oleh SC. Jadi orang ramai adalah dinasihatkan untuk merujuk kepada senarai bursa aset digital DAX yang dikeluarkan oleh SC dan hanya berurusan dengan DAX yang dia daftar oleh SC. Terima kasih. Terima kasih. Ada soalan tambahan kedua? Tak ada. Saya menjemput Yang Berhormat Sedikit Yang Berhormat Speaker kalau boleh, since there's no other follow up. Saya ingin nak menanyakan jawapan yang lebih lanjut berkait dengan usaha-usaha kementerian supaya golongan rentan di pedalaman tidak terpinggir bila kita bergerak ke arah penggunaan digitalization sekarang ini, because if you look at even RFID dan semua teknologi terkini, sememangnya golongan rentan selalunya akan terpinggir. So at least some steps sebelum kita bergerak to digital world. Thank you. Terima kasih Ahli Pematang Pauh. Kita ambil kira, Kementerian akan ambil kira. Ini adalah soal access, right? Accessibility to the technology. This is something very important dan kita akan mengambil langkah-langkah tersebut. Kita akan bincang dan kita akan pastikan tidak ada yang ketinggalan dalam akses teknologi seperti RFID dan juga aset digital. Terima kasih. Terima kasih. Yang Berhormat Datuk Zakaria bin Muhammad Idris.